بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, malam ini marilah sama-sama kita membaca dan menghayati serta mengambil jalan tadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaktubkan di dalam surah Yunus, yaitu merujuk ayat yang ke-17, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kazzaba biayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Surah Yunus ayat yang ke-17. Maka siapakah yang terlebih zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ataupun yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidak akan beruntung, tidak akan berjaya bagi orang-orang yang melakukan dosa. Bila kita melihat kepada ayat 17 ini, secara umum Allah subhanahu wa ta'ala mengenengahkan ataupun memperkenalkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua tokoh, dua figure ataupun dua sosok tubuh yang dua-dua ni kita kenal dalam sejarah. Yang pertama ialah Nabi kita, Rasul kita yang mulia, iaitu junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni benar-benar seorang Nabi, benar-benar seorang Rasul yang pernah diutuskan dalam sejarah. Manakala seorang lagi ialah Nabi ataupun Rasul yang palsu, yang mana dia saja-saja mendakwa diri dia Nabi, dia saja-saja dakwa diri dia Rasul, dia saja-saja dakwa dia ni utusan Tuhan. Bahkan hakikat yang sebenarnya bukan demikian. Tokoh yang dimaksudkan ialah Musailamah Al-Kazzab.
Musailamah Al-Kazzab. Apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka siapakah yang terlebih zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah. Antara bentuk kedustaan terhadap Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini menurut tafsir Al-Quranul Azim Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir yang mempunyai multidisiplin yang cukup hebat. Beliau menggambarkan bahawa antara bentuk kedustaan terhadap Allah ialah mendakwa-dakwa ataupun mengaku-ngaku, buat claiming bahawa kita ni adalah seorang nabi, kita ni adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Dalam sejarah, orang yang mengaku jadi nabi, jadi rasul ni bukan Musailamah seorang. Ada geng-geng yang sezaman dan semasa dengan Musailamah seperti Aswad Al-Ansi, ada yang bernama Sajah. Dan bukan sahaja pada zaman tu, bahkan pada zaman-zaman pertengahan pun ada yang mengaku jadi nabi, jadi rasul. Bahkan sampai zaman kita pun ada lagi orang yang dakwa, ada lagi orang yang klaim dia ni nabi, dia ni rasul. Dan beberapa tahun sebelum ni pun terkenal di tempat kita ni seorang rasul Melayu dah. Ada Allah utuskan seorang rasul daripada kalangan orang Melayu. Begitulah dakwaan mereka. Jadi ini adalah omongan-omongan kosong yang sengaja dicipta dan diada-adakan untuk mengelirukan masyarakat dan menyelewengkan mereka ke arah jalan kesesatan. Kalau dibandingkan dua tokoh ini, sama ada Rasulullah sendiri ataupun Musailamah, sebenarnya di dalam ayat-ayat Al-Quran ini Allah dah tegakkan hujah-hujah, dalil-dalil dan bukti bagi kedua-dua pendakwaan. Maksudnya dua-dua ni mendakwa atau tak mendakwa, mengaku atau tak mengaku, Nabi Muhammad mengaku dia Nabi, Nabi Muhammad mengaku dia Rasul. Dan ini adalah sebenar-benar pengakuan. Ada bukti, ada hujah, ada dalil daripada Allah untuk menyokong kebenaran dakwaan Nabi Muhammad yang dia ni Nabi. Ada dalil dan hujah untuk menyokong kebenaran yang ada dalil bahawa dia ni Rasul. Tetapi Allah juga mengangkat bukti, mengangkat dalil, mengangkat hujah untuk membatalkan kepalsuan-kepalsuan bagi orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi ni. Orang hak mengaku ni confirm dia mengaku, aku ni Nabi, aku ni Rasul. Tapi Allah angkat hujah dan bukti untuk menghapuskan kebatilan dan penyelewengan yang dia buat. Secara umum bila kita melihat sejarah, bukan sahaja akal dan pemikiran manusia dewasa pun boleh nilai di mana kebenaran Nabi Muhammad dan kebatilan Musailamah. Bahkan kalau diajukan ataupun ditunjukkan bukti-bukti dan dalil kepada anak-anak kecil yang mempunyai akal yang sihat pun boleh beza antara Nabi Muhammad dengan Musailamah, siapa Nabi betul, siapa Nabi palsu. Yang ni diterangkan oleh ulama-ulama. Baik, berkenaan dengan contoh, kita ambil dulu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penafsiran yang diadakan ataupun dikeutarakan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir bawa satu figure yang ada di Madinah pada ketika itu bila Rasulullah ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Antara Nabi yang ditunggu-tunggu, bukan sahaja oleh sahabat-sahabat di kalangan umat Islam, Aus dan Khazraj yang kita panggil golongan Ansar, tetapi ada sebahagian Rabbai ataupun ulama-ulama Yahudi juga menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah ke bumi Madinah. Secara umum, kebanyakan orang-orang Yahudi memang tidak senang. Orang-orang Yahudi tidak selesa dengan kehadiran dan keberadaan Rasulullah di bumi Madinah.
Rata-rata itulah pandangan orang Yahudi, tak suka, tak senang, tak selesa Nabi Muhammad datang ke Madinah. Tetapi ini juga diambil peluang oleh beberapa robbai Yahudi yang kita nak cerita malam ni berkenaan seorang robbai yang bernama Abdullah bin Salam. Kemudiannya dia masuk Islam dan jadi antara sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman, ni cerita yang mana Abdullah belum masuk Islam. Jadi Abdullah ni secara umum bukan nama betul dia. Abdullah bin Salam ni nama betul dia Al-Husain bin Salam bin Haris. Husain nama dia. Kemudian baru Rasulullah tukar nama dia dari Husain kepada Abdullah. Jadi bila nak menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad ni, dia nak tengok apa? Sebab sebelum ni dia antara orang yang kuat 3 benda. Biasa di sisi ulama-ulama ataupun robbai Yahudi ni, dia kena kuat 3 benda. Pertama ialah kena kuat beribadah, mengikut tata cara dan aturan agama mereka. Yang kedua, kena mengajar ajaran-ajaran daripada Nabi Allah Musa yang mereka kutip dan ambil daripada kitab Taurat. Yang ketiga, kena rajin dah baca Taurat. Taraf ulama kita hari ini seolah-olah bila orang kata kita ulama, rajin tak baca Quran. Quran jarang-jarang baca. Rajin tak mengajak pi sana pi sini berdakwah sana. Oh, saya ulama saja, tak berdakwah, tak berceramah. Jadi itulah yang boleh kita katakan. Bila dia meneliti ayat-ayat di dalam Taurat, dia menemukan perkara-perkara yang mana membuatnya berfikir, iaitu dikisahkan dalam Taurat tentang khabar ataupun berita kedatangan seorang nabi di akhir zaman yang akan memenuhi dan menggenapkan dakwah para nabi dan rasul sebelum ini. Lalu dia baca Taurat dia kaji Taurat dia, antara yang dia cari ialah 5 benda. Pertama ialah siapakah nama rasul ni. Yang kedua, apakah salasilah keturunan dia. Yang ketiga, bagaimana perwatakan Nabi dan Rasul akhir zaman ni. Karakteristik dia macam mana. Pembawaan dia macam mana. Yang keempat, bila dia akan keluar. Dan yang kelima, di mana tempat dia akan keluar. Jadi 5 persoalan ni dia ambil fakta, dia ambil maklumat daripada Taurat yang dia baca, di samping bertanyakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan tentang antara sifat ulama-ulama dan robbai Yahudi, mereka lebih mengenali ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mereka ambil tahu, mereka ambil berat. Yang jadi masalahnya bila Nabi dan Rasul ni benar-benar keluar, mereka tak mau beriman pula. Sebelum keluar duk cari siapa orang ni. Sebelum keluar duk cari siapa Nabi dan Rasul ni. Bila betul-betul ada di kalangan mereka bersama mereka, mereka tolak pula dakwah dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Muhammad masuk diiringi sahabat-sahabatnya ke bumi Madinah, Abdullah bin Salam antara orang yang lihat peristiwa ni. Dia antara yang dia mengakui bahawa dia termasuk sama seperti Yahudi lain pada awalnya tak senang dan tak selesa dengan kehadiran Nabi Muhammad. Tetapi bila aku benar-benar melihat Muhammad, melihat wajahnya, melihat perwatakannya, aku berani mengatakan bahawa Muhammad ini padanya tidak ada sifat-sifat manusia yang berdusta. Tak tahu lagi Nabi ni macam mana. Baru tengok perwatakan, baru tengok wajah, tapi gaya dia bila aku tengok, orang ni bukan jenis orang berbohong. Orang ni bukan jenis orang menipu. Orang ni bukan jenis orang berdusta. Jadi bila sahabat-sahabat mengiringi Rasulullah ke satu rumah, peristiwa ni berlaku sewaktu Rasulullah di Quba. Jadi Abdullah bin Salam ni melanjutkan kisah dia. Perkara pertama yang aku benar-benar dengar yang keluar daripada mulut Muhammad. Tadi tengok
Tapi benda pertama yang aku betul-betul dengar yang keluar daripada mulut Muhammad, 5 benda dia sebut. Yang disebut oleh Rasulullah apa dia? Kepada sahabat-sahabat dia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam. Nombor 1, tebarkanlah salam di antara kalian. Bila kita ni bertindak sebagai orang Islam, antara untuk mewujudkan kemesraan, keramahan, perpaduan, erat, kasih sayang ialah saling menebarkan salam di antara satu dengan yang lain. Tapi Rasulullah juga dalam hadis yang lain memperingatkan bagaimana bentuk orang-orang di akhir zaman menyampaikan salam kan. Rasulullah bagi tahu di akhir zaman ni orang hanya akan menyampai ataupun memberi salam kepada yang mereka kenal saja. Tapi orang Islam lain, Islam yang mereka tak kenal, mereka tak bagi salam. Benar-benar berlaku tak sekarang ni? Benar. Kita biasa akan bagi salam kepada orang yang kita kenal, sahabat yang kita kenal. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang lain tu Islam juga tapi kita tak kenal. Dah ramai yang tak bagi salam. Ini berlaku. Baik, yang kedua, wa at'imut ta'am. Berilah makan, jamulah makan kepada orang-orang miskin. Lepas tebarkan salam, kena bagi bantuan berupa bagi makan kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang tak ada makanan. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkanlah tali silaturrahim. Jangan berpecah belah, jangan bergaduh, jangan berburuk sangka, jangan sangsi antara satu dengan lain, jangan tuduh menuduh. Kena mempereratkan, menyambung tali silaturrahim. Yang keempat, apa dia? Nabi suruh semayang. Wasallu bil laili wan nasu niyamu. Hendaklah kamu bersolat, sembayang pada waktu malam di saat manusia lain lelap dalam tidur-tidur mereka. Maksudnya yang ni ada hubungan dengan ibadah, iaitu hubungan kedekatan dan ketaatan seorang hamba dengan Tuhan dia. Semayanglah di saat waktu malam kebiasaannya orang lain lelap dalam tidur-tidur mereka. Dan yang terakhir apa yang Rasulullah sebut? Wa tadkhulunal jannata bisalam. Nescaya kalau siapa-siapa buat benda yang disebutkan tadi, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan sejahtera. Inilah dakwaan yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam, perkataan yang mula-mula didengar daripada mulut Rasulullah. Satu perkataan dan ucapan yang begitu indah, yang begitu baik untuk diamalkan. Jadi di kemudian hari, dia menemui Rasulullah dan dia menyatakan keislaman dia di hadapan Rasulullah. Dia masuk Islam. Lepas tu Rasulullah tanya, apa nama kamu? Dia jawab, Al-Husain bin Salam. Jadi Rasulullah tukar nama dia Abdullah bin Salam. Dan dia bersetuju dengan nama tersebut. Begitulah lebih baik nama aku Abdullah bin Salam. Dan dikenal sampai hari ini pun sebagai Abdullah bin Salam bin Haris. Jadi dulu, waktu Rasulullah mula-mula sampai di Quba tu, orang-orang di Quba ni sambut Nabi. Abdullah bin Salam waktu tu ada kawasan tu. Dia berada di atas mana? Di atas pokok tamar. Adalah kerja dia buat masa tu atas pokok tamar. Kebetulan di bawah tu ada bibi dia. Bukan bibi orang gaji, makcik dia. Makcik dia ni dalam sejarah nama dia Khalidah binti Haris. Khalidah binti Haris. Bak nama dia Husain bin Salam bin Haris. Jadi ni adik-beradik bapak dia. Jadi dia kata, Allahu Akbar. Sesungguhnya Nabi yang ditunggu-tunggu sudah sampai. Dengar saja dia kata macam tu, makcik dia ni tak suka. Makcik dia kata apa? Semoga Tuhan menyusahkan hidup kamu. Nak marah sangat. Seolah-olah anak saudara ni bergembira dengan
kehadiran Nabi Muhammad. Yang kawan ni pula tak suka, dia kata sesungguhnya demi Allah moga Tuhan menyusahkan hidup kamu. Cakap ni kat siapa? Bukan orang lain, anak saudara dia. Adakah kamu akan senang hati menyambut kedatangan Nabi Musa sekiranya hak datang tu ialah Nabi Musa? Adakah kamu akan sesenang ni berbanding dengan rasa seronoknya jiwa dan hati kamu dengan kehadiran Muhammad? Mak saudara dia nak bandingkan, kalaulah datang tu Nabi Musa, kamu rasa lagi seronok dengan menyambut kedatangan Muhammad. Adakah ini nabi-nabi yang kamu kata akan keluar tu, iaitu nabi yang akan menggenapkan para rasul sebelum ini? Ya, benar. Jadi inilah antara tokoh yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan watak, berkaitan dengan perkataan yang mana memberikan bukti-bukti, dalil dan hujah sebagai sokongan dan dukungan untuk seseorang yang mempunyai hati yang bersih, pemikiran yang cerdas, untuk memahamkan kepada mereka ini adalah Nabi yang sebenar-benarnya. Ini adalah bentuk Rasul yang sebenar-benarnya. Melalui apa yang dilalui oleh Abdullah bin Salam. Mula-mula tengok perwatakan, tengok gaya, tengok karakteristik. Orang ni tak bohong ni, orang ni tak menipu. Lepas tu dia dengar pula perkataan Nabi yang begitu indah, yang begitu elok. Tebarkan salam, bagi orang susah makan, hubungkan silaturrahim, semayang di waktu malam. Nescaya ni bukan perkataan orang biasa-biasa. Jadi seseorang yang lain tu dapat memahami dengan baik, kalaulah dia Rasul, memang layaklah melalui perwatakan, perkataan dan perbuatan dia. Tetapi bagaimana pula dengan Musailamah? Adakah sesuai, sama dan selevel dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Begitu jauh. Baik, yang keseterusnya, Abdullah bin Salam juga pernah bertanyakan kepada Rasulullah. Sebelum dia nak benar-benar masuk Islam tu, dia kata, aku akan bertanyakan kepada Muhammad 3 bentuk soalan. Yang mana sekiranya Muhammad ini dapat menjawab ketiga-tiga soalan ini, maka benarlah dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Kalau dia bukan Nabi, kalau dia bukan Rasul, dia tak akan boleh dapat menjawab ketiga-tiga soalan yang aku tanya ni. Hak boleh jawab hanya kecuali dia benar-benar Nabi dan Rasul. Jadi soalan pertama yang dia ajukan kepada Rasulullah apa dia? Apakah tanda pertama dari hari akhir? Apakah tanda pertama dari hari akhir? Yang dimaksudkan olehnya, apakah tanda yang mula-mula keluar untuk menunjukkan bahawa kiamat tu nak dekat dah? Kiamat tu nak bermula dah. Apakah tanda pertama dia? Tu soalan yang pertama. Kalau orang biasa boleh jawab tak? Berat ni nak jawab kalau bukan Nabi, kalau bukan Rasul. Yang kedua, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni-penghuni syurga? Lagi tak tahu, kita syurga pun tak pernah masuk. Nak tanya makanan apa yang Allah akan bagi kepada penghuni syurga. Yang ketiga, bagaimanakah boleh terjadi seorang anak mirip atau hampir serupa dengan bapa dia ataupun saudara dia, adik-beradik anak tadi lebih mirip kepada pakcik dia. Oleh gambaran soalan ni macam ni, sekiranya ada satu family, seorang lelaki, suami dan seorang perempuan, isteri, ada 2 anak. Pasal apa anak ni, contoh kalau hak sulung lebih mirip nak serupa dengan bapa dia, dan saudara dia, adik-beradik dia ni lebih mirip kepada pakcik dia. Tak serupa macam bapak dia. Senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Jadi apa jawapan Rasulullah? Rasulullah bagi tahu tanda yang pertama akan datangnya hari akhir ataupun hari pembalasan ialah akan keluarnya api. Yang mana api ini akan menyatukan manusia di barat dan manusia di timur. Benar jawapan kamu. Yang kedua, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga? Ialah
hati ikan. Hati ikan. Hati ikan apa? Wallahu alam lah. Mengikut kesesuaian dalam syurga lah. Yang ketiga, bagaimana seseorang boleh mirip atau menyerupai bapa dia dan saudara dia, mirip menyerupai pakcik dia. Ini adalah berkenaan dengan perhubungan, yang kita panggil perhubungan badan yang berlaku antara seorang suami dengan seorang isteri. Sekiranya pengakhiran kepada hubungan ni, si suami yang keluar dulu, mani dia lah senang. Si suami yang keluar dulu, capai nikmat dulu, capai orgas dulu, maka anak tersebut akan lebih mirip kepada bapa dia. Tetapi kalau dalam hubungan tersebut berakhir dengan isteri yang capai dulu nikmat, isteri yang dulu keluar dia punya mani itu, maka anak tu akan lebih mirip kepada ibu. Tetapi dalam konteks ni yang nak dimaksudkan tu, sekiranya anak tu anak lelaki, dia akan jadi sama seperti pakcik dia, adik-beradik lelaki bagi si isteri itu. Jadi semua jawapan yang diberikan oleh Rasulullah tu benar-benar tepat dan betul. Sebab itulah dia yakin bahawa Nabi Muhammad ni benar-benar seorang Nabi dan seorang Rasul. Itu kekuatan. Dalam satu kisah lain pula, juga didatangkan oleh Imam Ibn Katsir, iaitu tentang delegasi. Delegasi ini adalah daripada satu kabilah ataupun satu suku, yang nama orang ni ialah Dimam bin Sa'labah. Dimam ni adalah seorang utusan daripada kaum dia, iaitu Bani Sa'ad bin Bakar. Ada satu bani ni nama Bani Sa'ad bin Bakar. Hak datang daripada Bani Sa'ad bin Bakar ni nama dia Dimam bin Sa'labah. Ni ada hadis. Dalam kitab Sahih Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Hadis ni diriwayatkan oleh sahabat besar Anas bin Malik. Satu hari itu di Masjid Nabawi, Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang sahabat. Dan waktu tu Rasulullah dalam keadaan bersandar di kalangan sahabat. Jadi tiba-tiba dari jauh nampak seorang lelaki sedang mengenderai unta. Bila saja lelaki ni sampai di perkarangan masjid, dia turun daripada unta dia dan kemudian dia tambat tali unta dia berdekatan dengan pelataran masjid. Lalu dia bertanya, siapakah di antara kamu yang ramai-ramai ni yang bernama Muhammad? Dia nak cari Nabi lah maksudnya Dimam ni. Lalu salah seorang sahabat menunjukkan kepada Rasulullah, inilah orangnya yang berkeadaan dia kulit putih dan sedang bersandar di kalangan kami. Ni orang hak kamu cari, hak kata kamu nak cari tadi, seorang yang bernama Muhammad, hak kulit putih tu sedang bersandar. Lalu bila dia dah kenal pasti itu Nabi Muhammad, dia kata apa? Wahai Ibnil Abdul Muttalib, wahai anak kepada Abdul Muttalib. Yang hakikat sebenar Nabi ni cucu Abdul Muttalib ke anak Abdullah? Dua-dua tu betul lah, anak Abdullah, cucu Abdul Muttalib. Tapi dia gunakan wahai anak kepada Abdul Muttalib. Baik, hal ini telah dibahas oleh imam-imam besar. Contohnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari itu. Diperbolehkan untuk memakai gelaran seperti itu. Maksudnya tak jadi salah kalau nak menyebut konteks nama datuk untuk dinisbahkan pada kita kerana konteks lebih terkenal dan lebih diketahui oleh orang berbanding dengan bapa kita sendiri. Contoh bila sebut Abdullah kurang dikenali, tapi bila sebut kata Abdul Muttalib, orang lebih kenal Abdul Muttalib berbanding dengan bapa Nabi sendiri Abdullah, diperbolehkan. Sebab tu dia panggil wahai anak Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah kata, apakah keinginanmu? Kamu datang ni ada hajat apa? Ini saya cerita secara pemaknaan. Lalu dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku datang ini ialah untuk bertanyakan beberapa persoalan kepada kamu, yang mana mungkin soalan yang aku tanya ni akan mengguris hati dan perasaan kamu
Dan sekiranya jika aku tanya jadi sungguh, maksud menyebabkan bila aku tanya tu hati kamu tersentuh, tergurih, aku minta maaf awal-awal. Dan kamu tolong maafkan aku atas pertanyaan dan persoalan yang bakal aku tanya ni. Tak apa, tanyalah apa-apa jua yang menjadi keperluan bagi kamu. Sekiranya kamu rasa soalan kamu tu perlu untuk kamu nak tahu jawapan, kamu tanyalah. Lalu dia kata, demi Rabbku, demi Rabbmu wahai Muhammad dan Rabb orang-orang sebelum kamu. Dengan bahasa mudah, demi Tuhan aku, demi Tuhan kamu dan demi Tuhan orang-orang yang sebelum kita. Jadi dia nak tanya apa? Dalam tafsir Ibn Katsir ada beberapa persoalan yang dibawa. Pertama dia tanya, wahai Muhammad, siapakah yang meninggikan langit ini? Siapa yang meninggikan langit ini? Lalu Rasulullah jawab apa? Allah. Soalan yang dia tanya seterusnya, siapakah yang memancang ataupun memperkuatkan gunung-gunung yang berada di atas muka bumi ini? Nabi jawab apa? Allah. Yang ketiga dia tanya, siapakah yang menghamparkan bumi ini? Nabi jawab apa? Allah. Lalu dia kata, demi Allah, adakah benar-benar kamu wahai Muhammad diutuskan oleh Allah kepada seluruh umat manusia? Adakah kamu ni benar-benar diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia? Ya, benar. Jadi bila habis persoalan tu, kita gabung dengan hadis dalam Sahih Bukhari. Apa yang dipertanyakan? Dia tanya tentang rukun-rukun Islam. Iaitu dia tanya tentang solat, dia tanya tentang puasa, dia tanya tentang zakat, dia tanya tentang haji. Tetapi setiap pertanyaan dia tu seolah-olah macam ada nada bersumpah. Beritakan kepadaku wahai Muhammad, demi Allah, adakah Allah telah memerintahkan kamu supaya menyampaikan bahawa orang Islam ni perlu bersolat 5 waktu sehari semalam? Allahumma, ya benar. Beritakan kepadaku wahai Muhammad, demi Allah, adakah Allah memerintahkan kamu supaya kamu mengatakan bahawa umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan setiap tahun? Allahumma, ya benar. Beritakan kepadaku wahai Muhammad, demi Allah, adakah Allah memerintahkan dikeluarkan zakat daripada orang-orang kaya dan disampaikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin? Allahumma, ya benar. Maksudnya ada beberapa persoalan yang mana dia mulakan dengan minta jawapan tu dalam bentuk sumpah. Demi Allah. Dan Rasulullah juga menjawab dalam keadaan demikian. Jadi kalau kita melihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya isu yang berlaku kepada Dimam ini, Dimam bin Sa'labah ni, sebenarnya bukan dia tak tahu benda ni. Kalau dia tak tahu, soalan dia tu menunjukkan orang yang dah tahu ke orang yang tak tahu lagi? Kalau tak tahu apa-apa lagi, kalau orang cerita pasal solat, apa benda solat ni? Solat ni ialah contoh buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Lepas tu berapa kali nak kena solat? Ni tengok pertanyaan dia. Beritakan kepadaku wahai Muhammad, demi Allah, adakah Allah suruh kamu kita sembahyang? Maksud dia tahu dah benda tu. Isu yang sebenar ialah, sebelum ini Rasulullah dah hantar sahabat-sahabat dia kepada suku ataupun kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi sahabat-sahabat Nabi dah ceramahkan, dengan cara lain dah bagi dakwah, dah bagi seruan kepada penduduk di situ. Tapi dia sendiri yang tak puas hati, dia nak tanya siapa? Dia nak tanya Nabi sendiri. Sebab tu dia mari. Yang inilah yang menjadi dalil kepada Imam Al-Hakim yang terkenal dengan kitab Mustadrak ala Sahihaini tu. Iaitu kena mencari sanad yang tinggi dalam istilah hadis, nak cari sanad yang tinggi. Maksud sanad yang tinggi ni kalau boleh jalur periwayatan lebih pendek dan pi kepada orang yang paling tinggi. Dia biasa kalau jalur periwayatan panjang ni, dia boleh jadilah orang ni tak dikenali lah dalam tu, orang ni mungkar lah, orang ni tak sikoh lah, orang ni hafalan tak kuat lah. Tapi kalau jalur lagi pendek, lagi benda tu lagi kuat.
Contoh lepas kita, sahabat dah. Lepas sahabat, Nabi. Lagi pendek, lagi kuat. Tapi lagi panjang, lagi banyak dia punya problem dan permasalahan. Jadi dia ni kuat ke tak kuat? Hak beritakan pada dia ni bukan orang lain. Siapa? Sahabat dah kuat. Tapi dia tak puas hati lagi. Bukan tak percaya kat sahabat. Tapi kalau boleh, nak pergi tanya, dengar sendiri Nabi sebut demikian. Sahabat dah sebut pasal semayang, sahabat dah sebut pasal zakat, sahabat dah sebut pasal puasa, sahabat dah sebut pasal haji, aku tak puas hati, aku nak tanya Nabi sendiri. Ini baguslah. Kita kadang-kadang hari ini, dalam kita bermasyarakat, kita dengar cerita tentang seseorang. Oh, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Kita dengar tu bukan daripada tuan asal. Bukan daripada tuan asal. Kita dengar tu orang bercerita pada orang tu. Kita dengar, ya. Tapi nak lagi puas hati, buat apa? Hak kawan ni cerita betul ke tak? Aku nak tanya ustaz sendirilah, betul ke tak ni? Hang duk cerita tu pasal ustaz, tapi bukan ustaz cerita kat aku, hang cerita kat aku. Kawan tu cerita kat aku, kawan ni cerita kat aku. Jadi nak lebih kepastian, nak lebih puas hati, tanya tuan badan. Betul kau duk cerita ni kan orang keliru, kan orang silap faham, ustaz cerita lagu lain, orang cerita lagu lain. Ustaz cerita lagu lain, orang faham lagu lain. Jadi nak puas hati, tanya tuan badan. Sementara Rasulullah masih hidup, mari tanya. Jadi daripada persoalan-persoalan tadi dan bentuk sumpah-sumpah yang dikeluarkan, jadi dalam kes ini tak salah kita minta seseorang bersumpah dengan semata-mata untuk menambahkan keyakinan, untuk menambahkan kepercayaan terhadap sesuatu perkara yang diungkapkan atau disebutkan. Last kali dia beriman kepada Nabi Muhammad. Dia berjanji, sekiranya aku balik kepada kaumku, sesekali aku tidak akan menambah-nambah dan mengurang-urang apa yang aku dengar daripada kamu. Maksudnya nanti kalau aku balik, aku cerita aku ni jumpa Nabi, aku tak akan tambah apa dialog hari ni, apa perkataan hari ni, dan aku tak akan mengurangi, menyembunyikan mana-mana. Dia masuk Islam sebab apa? Sebab perwatakan tu. Sebab itulah dalam isu ni, apa kata Saidina Umar bin Al-Khattab? Saidina Umar bin Al-Khattab ni salah seorang sahabat yang tegas, jenis bengking. Dia kata, tiadalah aku melihat seseorang yang lebih sopan dalam mengajukan persoalan dan paling ringkas ayatnya dalam menyampaikan kecuali Dhimam bin Sa'labah. Yang paling sopan. Tengok sebelum dia tanya, dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku nak tanya beberapa soalan. Mungkin soal yang aku tanya ni boleh menyebabkan kamu terasa. Tapi kalau kamu terasa pun aku minta maaf. Awal-awal lagi. Maksudnya perkataan dia ni menunjukkan orang yang baik akhlak dia, baik adab dia. Yang inilah yang patut kita lakukan terhadap seseorang guru bila berdepan dengan ulama dan sebagainya. Lepas tu dia tanya pendek-pendek, ringkas-ringkas. Jadi itulah Saidina Umar kata, tak ada orang yang perwatakan begini kecuali Dhimam. Okey. Berbalik tentang yang ketiga. Yang ketiga ada satu bait syair. Bait syair ni ialah ungkapan daripada Syairur Rasul. Dalam sejarah, siapakah sahabat Nabi yang digelar penyair Rasul? Siapa? Penyair Rasul. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, dialah digelar Syairur Rasul. Baik. Hasan bin Sabit ni secara ringkaslah bila sebut tentang Hasan, dia antara sahabat Nabi. Dia ada seorang lagi hak terkenal penyair, nama dia Ka'ab bin Zuhair. Dua orang ni disebut sebagai penyair dua zaman. Penyair dua zaman. Kalau dalam istilah syair ni, orang-orang berpuisi ni dia panggil al-mukhdramun. Itu penyair dua zaman. Senang nak beza antara Hasan bin Sabit dengan Ka'ab bin Zuhair ni. Kebanyakan hak Ka'ab bin Zuhair sepanjang tempoh dia mereka puisi ke, dia mereka syair ke, syair dia ni banyak hak zaman jahiliah. Banyak hak zaman jahiliah, tapi hak zaman awal Islam tu sikit. Kalau pula Hasan bin Sabit hak jahiliah tu sikit, hak awal Islam tu banyak. Sebab tu mereka dua orang ni digelar penyair dua zaman. Sebab sebelum Islam pun mereka dah create syair-syair ni, dan selepas Islam, lepas masuk Islam pun mereka tetap create syair ni.
Ka'ab bin Zuhair ada kelebihan sendiri. Hasan bin Sabit pun ada kelebihan sendiri. Sebagai contoh, Ka'ab bin Zuhair ni, kelebihan dia pernah bertemu secara bersemuka dengan Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Lepas bertemu dengan Rasulullah secara bersemuka, dia masuk Islam terus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga membaca puisi dia secara berdepan dengan Rasulullah. Dalam sejarah, kalau tuan-tuan baca sejarah kesusastraan Arab ni, pasti naik puisi Ka'ab bin Zuhair yang bernama apa dia? Banat Su'ad. Banat Su'ad inilah puisi yang dia bacakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah suatu ketika Rasulullah tanggalkan jubah dia pakaikan pada Ka'ab bin Zuhair, iaitu kerana kita panggil apa? Menghargai bentuk puisi yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Zuhair. Manakala Hasan bin Sabit ni kalau kita tengok pada zaman Rasulullah, Mekaukis Mesir pernah menghadiahkan Rasulullah ni 2 orang wanita kan. Satu Maryah Kiptiyah, satu lagi adik dia nama dia Sirin. Maryah Kiptiyah ni Rasulullah ambil kan. Maryah Kiptiyah inilah yang melahirkan anak untuk Rasulullah yang nama dia Ibrahim, yang mati waktu kecil tu. Yang ketika Ibrahim ni wafat, terjadi gerhana matahari tu dalam sejarah. Jadi Sirin ni adik kepada Maryah tu Rasulullah bagi kat kawan ni lah. Rasulullah bagi dekat Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni gelaran dia dalam sejarah Abul Walid. Hasan bin Sabit bin Munzir bin Haram. Baik. Dia ni asal keluarga penyair dah. Dia sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Daripada kalangan Ansar. Ansar ni orang Mekah ke orang Madinah? Ansar orang Mekah ke orang Madinah? Orang Madinah. Sebab tu dia digelar Hasan bin Sabit Al-Ansari. Dan Madinah pula ada 2, Aus dan Khazraj. Dia ni Aus ke Khazraj. Dia ni ialah Aus ke Khazraj. Aus ke Khazraj. Okey. Salasilah Hasan bin Sabit, kalau naik, dia ini ialah keturunan Qahtan. Siapa dia Qahtan? Nenek moyang Qahtan dulu. Sebab tu kebanyakan orang Aus dan Khazraj bukan penduduk asal Madinah. Mereka adalah orang-orang yang lari daripada bumi Yaman. Lepas empangan Ma'rib dulu pecah. Jadi mereka berhijrah. Ada yang pi ke sempadan Syam, ada yang pi ke arah Syria itulah. Ada yang datang ke Madinah. Jadi antaranya keturunan Qahtan tu melahirkan keturunan Khazraj. Jadi dalam sejarah kita tahulah Aus Khazraj ni berperang, tapi ada satu perang special yang jarang orang bicarakan, iaitu perang puisi. Perang puisi ni bukan lawan pedang. Lawan bertanding syair-syair, prosa Arab klasik. Jadi wakil hak terkenal dalam perang puisi ni kalau belah Aus, sebab Hasan bin Sabit Khazraj. Kalau belah Aus nama dia Qais bin Al-Hatim. Itulah dia akan cerita pasal kelebihan orang-orang Aus berbanding Khazraj. Jadi Khazraj nak balas guna siapa? Inilah terpalit Hasan bin Sabit zaman jahiliah. Hasan bin Sabit wakil Khazraj untuk menaik pula kaum Khazraj melebihi kaum Aus. Ni dipanggil dalam sejarah perang puisi. Panjang pula kalau nak bahas tu. Baik, dia juga ambil kesempatan hak dia miliki ni untuk berbaik-baik dengan raja 2 kerajaan. Pernah dengar tak dalam sejarah kerajaan Ghassan dengan kerajaan Hirah? Ghassan dengan Hirah ni bukan orang lain, asalnya anak beranak depa, hak sama-sama lari daripada bumi Yaman. Cuma geng-geng belah ni lari ke Madinah, geng tu lari di antara sepadan Syam. Sejarah nak ingat mudah macam ni. Kerajaan Ghassan, kerajaan Hirah. Orang Arab, kalau Ghassan ada hubungan dengan Rom, kalau Hirah ada hubungan dengan Parsi. Sebab apa mereka duduk sempadan? Salah satunya kalau kita tengok sejarah penubuhan kerajaan Ghassan dengan kerajaan Hirah ni, mereka seolah-olah digunakan oleh kuasa besar tadi. Hirah dipergunakan oleh Parsi, Ghassan dipergunakan oleh Rom. Sebab dia duduk kawasan sempadan. Jadi kalau tak ada 2 benda ni, akan selalu terjadi peperangan di antara Parsi dengan Rom. Tapi kalau ada 2 kerajaan ni duduk sempadan, siapa perang dulu?
Dua orang Arab tu yang jadi mangsanya, seolah macam dipergunakan. Sebelum datang dua kuasa besar ni, maksudnya duk sempadan untuk Parsi, kerajaan Hira. Duk sempadan untuk Rom, kerajaan Ghassan ni lah. Jadi dia ada hubungan baik dengan Raja Ghassan. Jadi dia pergi situ, waktu di situ, ni dia bila cerita tentang Ghassan ni, dia naiklah nama-nama penyair. Macam Nabirah Az-Zibyani, Alqamah Al-Fuhli dan sebagainya. Ni sezaman. Lepas tu dia pergi kepada Raja Hirah pula, Nu'man bin Munzir. Di situ dia clash dengan Nabirah. Sama-sama nak cari kepentingan, tapi Nabirah lebih ke depan, menyebabkan dia mundur dan balik ke Madinah. Waktu itulah bila Rasulullah berhijrah, dia masuk Islam. Hassan bin Sabit ni lahir 8 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi umur dia lebih tua, 8 tahun berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak kita nak ungkap ni ialah bait syair yang diungkapkan oleh Hassan bin Sabit. Lau lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu. Baik. Lau lam takun fihi ayatun mubayyinatun. Sekiranya dia merujuk kepada Nabi Muhammad, tidak mendatangkan ayat-ayat yang jelas. Maksudnya Nabi ni, untuk menjelaskan bahawa dia ni Nabi, dia di Rasul, dia perlu datangkan bukti. Tapi nak habaq kekuatan pada kepribadian dan karakter Nabi ni, sekiranya Nabi ni datang, tak perlu bawa dalil-dalil, hujah-hujah, ayat yang jelas. Kanat badihatuhu ta'tika bil khabar. Kalaulah kamu tengok perwatakan Nabi, kepribadian Nabi, karakter Nabi pun sudah cukup untuk mendatangkan kebaikan pada kamu. Bait syair ini nak menunjukkan kekuatan peribadi Nabi. Sekiranya Nabi, sebenarnya Nabi ni dia mari ceritalah, dia mari datangkan hujah. Tapi kalaulah dia nak buat perbandingan, Nabi mari ni tak perlu bawa ayat-ayat untuk membuktikan dia ni Nabi. Cukup dengan kamu tengok Nabi, peribadi Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi pun sudah mencukupi untuk kebaikan bagimu. Ini ungkapan daripada Hassan bin Sabit. Itulah cerita lebih kurang berkenaan dengan dalil-dalil dan hujah untuk menyokong bahawa Nabi Muhammad ni benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Dan bagaimana kaitan tokoh-tokoh dan individu ini boleh masuk Islam kerana apa? Keyakinan, menerusi peribadi, menerusi perkataan, menerusi perbuatan Nabi. Tapi satu lagi tak ada nak cerita lah, nak isyak dah. Tapi kita ambil sikit lah. Sebab tu kata, bukan orang dewasa hak punya akal yang sihat. Budak-budak pun, kalau suruh baca balik ayat-ayat ataupun wahyu-wahyu yang dikatakan turun pada siapa? Musailamah tu, budak pun hina, budak pun ejek, tak mau baca. Antaranya, dia kata apa? Wahai kata anak kepada sepasang kata, ya Dufda'u binta Dufda'in. Kita dengar tu berasa nak baca ke tak? Macam kita baca ayat Quran. Wahai kata anak kepada sepasang kata. Allah, kita pun nak gelak dah. Apa kena mengena ayat ni pasal kata anak kepada sepasang kata? Maksudnya anak kepada kata jantan dan kata betina. Bersuaralah. Sekuat mana pun kamu bersuara, tidak pernah akan mengeruhkan air dan menghalang orang daripada minum air. Apa pelajaran boleh kita ambil? Wahai kata anak kepada sepasang kata, bersuaralah, bunyilah ong-ong. Sekuat mana kamu ong-ong pun, suara kamu tu tak akan mengeruhkan air. Air hak jernih tu tak jadi keruh, kamu duk ong-ong-ong. Dan tak akan menghalang orang daripada minum air. Apa benda? Tak tahu apa kalau kita kata. Tak tahu apa. Gajah. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Gajah ialah binatang yang mempunyai belalai yang panjang. Tak payah wahyu lagu tu, orang tengok gajah pun orang tahu. Allah merahmati wanita yang mengandung. Allah merahmati wanita yang mengandung. Kerana daripada wanita yang mengandunglah keluar manusia yang boleh berjalan, yang mana keluar daripada celah kelangkang wanita dan perutnya.
Dia nak cerita pasal orang perempuan mengandung. Allah rahmati orang yang mengandung, yang mana bila dia melahirkan, anak tu besar boleh berjalan. Tak payah cerita waktu orang tahu. Hak waktu jumpa dengan Amru lagi sadis. Dulu dihantar Amru bin Al-As waktu kemuncak ni. Amru bin Al-As waktu tu bukan Islam lagi. Tapi sebab dihantar Amru, sebab zaman jahiliah ni Amru dengan dia ni kawan baik. Amru dengan Musailamah ni kawan baik. Walaupun waktu ni delegasi dihantar Amru tu, Amru tak Islam lagi. Jumpa saja dengan Amru, Musailamah kata apa? Celaka kamu wahai Amru. Apakah ayat-ayat yang baru turun kepada sahabatmu? Maksudnya ayat apa baru turun kepada Muhammad? Aku nak dengar. Cuba baca. Aku mendengar sahabat-sahabatnya membaca satu surah yang besar tetapi pendek ayatnya. Bagaimana ayat dia? Lalu Amru baca, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengar saja ayat ni dia duduk mendengung. Sekejap Amru tanya, pasal apa mendengung? Sebenarnya aku bukan mendengung. Kebetulan wahyu juga baru turun pada aku. Sebenarnya bukan mendengung tu, wahyu baru turun. Kamu nak dengar tak wahyu yang baru turun pada aku? Apa dia? Ya wabar, innaka anta uzunani wasadrun wasairuki hakrun wa nakrun. Ya wabar. Wabar ni kelinci. Tahu tak kelinci apa? Kelinci, lambang playboy. Lambang playboy apa? Arnab. Ya wabar ni, wahai arnab. Innaka anta, sesungguhnya engkau wahai arnab, uzunani, mempunyai dua pasang telinga yang panjang, wasodrun, dan dada yang tinggi. Kan arnab ni kaduk terkenal, dua telinga, dada yang tinggi. Wasairuki, keseluruhan tubuh kamu tu hakrun wa nakrun, comel dan pendek. Apa wahyu apa lagu ni? Dia nak lawan wal asri tu, nak suruh pendek macam wal asri. Wahai arnab, sesungguhnya engkau wahai arnab ada dua telinga yang panjang. Tak payah turun wahyu tu, orang tahu telinga arnab panjang. Tapi kesnya nak lawan punya. Kaifatara ya Amr, apa pandangan kamu tentang wahyu yang turun pada aku ni wahai Amru? Pandangan kamu, cuba cerita sikit. Sesungguhnya demi Allah, kamu benar-benar mengetahui wahai Musailamah, yang aku ni benar-benar tahu bahawa kamu ni pembohong besar. Kawan ni Islam ke? Tak lagi, kawan ni musyrik. Yang Allah nak cerita di sini apa dia? Yang imam tafsir nak sini cerita apa dia? Pada pandangan mata waktu tu Amru seorang musyrik, penilaian seorang musyrik pun tak percaya dengan Musailamah, apatah lagi orang Islam. Hang duk baca ayat ni kawan Islam, lagilah depa gelak. Lagilah depa ketawa. Ni pandangan pada seorang yang musyrik lagi ni. Tu pun dia kata benar-benar kamu ni pembohong dan penipu. Tu nak kata tadi, budak pun tak mau baca. Bahkan kita ingat peristiwa waktu dia dah meninggal dalam perang Al-Hadiqah tu, ahli-ahli keluarga dan sahabat dia ni bertaubat. Pi jumpa Khalifah Saidina Abu Bakar. Wahai Khalifah, kami ni teman-teman dan ahli keluarga Musailamah, kami nak bertaubat dah. Kami nak bertaubat. Jadi Saidina Abu Bakar kata, cuba sebutkan balik apakah wahyu-wahyu yang direka oleh Musailamah dulu pada kamu. Baca balik, perdengarkan balik. Dia kata, minta tolonglah wahai Khalifah, kami tak mau dah nak baca balik. Kami sendiri pun rasa malu lah dengan perkataan-perkataan tu. Tapi ditekan juga secara keras oleh Khalifah, sebab yang dengar sebelum ni ialah kamu. Jadi aku minta kamu perdengarkan tu supaya orang-orang yang tak pernah dengar ni boleh tahu apa benda. Boleh tahu apa benda. Jadi terpaksa jugalah walaupun malu baca balik. Antaranya hak disebutkan tadilah. Pasal gajah lah, pasal katak lah, pasal orang mengandung lah, pasal arnab lah, apa semua. Last sekali Abu Bakar kata apa? Celakalah kamu. Walaupun dia yang minta baca balik. Celakalah kamu. Di mana pada waktu itu kamu meletakkan akal-akal dan pemikiran kamu.
Sesungguh yang dibacakan oleh kamu ni layak hanya keluar daripada tempat lubang air kencing. Kita tak payah sebut tu. Nampak ni sangat, faham dirilah. Maksudnya ayat-ayat macam ni tempat keluar dia tu lah. Tak ada guna, tak ada faedah, tak ada manfaat. Tapi baguslah mereka nak bertaubat dah. Tapi nak abad itulah kisah tentang Musailamah Al-Kazzab dan bukti-bukti, dalil-dalil dan hujah dia yang menyeleweng, mendakwa bahawa dia menerima wahyu, sedangkan wahyu yang dia reka-reka, wahyu yang dia cita-cita itu langsung tidak mempunyai nilai. Jadi fahamlah di sini bahawa tiadalah orang yang melakukan hal demikian, Allah habaq, terlebih zalim, terlebih anaya, terlebih jahat, terlebih angkara murka, orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah dalam bentuk mendakwa dia ni Nabi. Apatah lagi satu lagi, au kazzaba bi ayati, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Golongan kafir-kafir musyrikin. Inilah yang disifatkan innahu la yuflihul mujrimun. Tidak akan berjaya, tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan dosa sebesar ini. Dakwa jadi nabi pun dosa besar, dakwa jadi rasul pun dosa besar. Membangkang ayat-ayat Allah, menafikan ayat-ayat Allah juga adalah termasuk dalam dosa yang besar di sisi Allah. Nafi ayat Allah bermakna menafikan Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, menafikan Muhammad sebagai seorang utusan Allah. Jadi kita berakhir di sini pada malam ini. Mudah-mudahan satu ayat yang kita baca pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan dan kefahaman berkaitan tentang ayat yang dibaca berserta dengan tafsirannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan urusan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan memudahkan urusan pemahaman kita terhadap syariat dalam beragama, terutama yang mempunyai kaitan dengan firman-Nya, iaitu wahyu Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selesai di sini, yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, tersalah, tersilap tu tak ada orang lain lah, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.